sama rohamau, sebab dia bila ada benda ni kasih sayang dia tinggi. Dia sampai dia tegukkan tu yang saya cerita Rasulullah dapat kan. Sifat dia sentiasa orang tu belum minta maaf lagi dia dah maafkan. Hari-hari pun kau buat 70 kali ke 100 kali buat silap dengan dia maafkan. Peringkat sampai ada nabi-nabi tu dia gergaji pun sampai nyawa dia nak tanggal, ya Allah, dia umat aku tak faham, ya Allah, dia gergaji aku mati yang ni, kau bagilah dia. Dan saat genting macam tu pun dan nyawa pun doakan tetap bagilah dia hidayah. Kau lagi, ya Allah. Rasulullah tu kalau hidup ke mati dia ke tetap memberi. Siapa? Hidup dia ke wafat dia ke apa, tetap memberi. Apa makna dia? Ya Allah, manusia pilihan Allah yang macam tu kan. Sebab apa? Sebab dia tak lain, dia tahu, kenal Tuhan dia. Tuhan dia tu lah yang paling berakhlak baik. Aku mentajalikan akhlak Allah. Allah mendidik akhlak baik pada aku. Rasulullah kata, tak ada siapa yang mendidik akhlak aku. Yang didik akhlak aku adalah Allah. Tu maka dikata khuluqin, Muhammad tu khuluqin azim, iaitu mempunyai akhlak yang sangat. Sebab aku yang didik akhlak dia. Jadi kita ni bila nak kenal diri, kenal Allah, Allah akan didik akhlak kita. Sedetik pun lupa pada Allah, kita rasa salah. Sebab Allah tak pernah berpaling pada kita pun sedetik. Kita rasa salah, betul salah tak? Tapi kalau tak belajar benda ni, tenang-tenang je rasa. Dalam keadaan salah, tenang je. Malahan kurang ajar lagi, minta ni. Kan? Itulah kita bersyukur kepada Allah SWT. Apa yang dibagi ni cukup. Ya? Tu. Alhamdulillah. Syukur. Sebab orang makam syukur ni, dia syukurnya, kalau orang tu dia kaya, dia syukur biasa. Tapi kalau dia tu miskin syukur, tu pelik tu. Ada orang yang lebih kaya dengan dia lagi, dia bersyukur biasa, tapi dia tak miliki apa-apa, tapi dia syukur. Lebih-lebih pula dalam kondisi dia sakit apa semua, dia bersyukur, ya Allah, kau bagi ni, alhamdulillah, ya Allah, hati aku dengan kau, ya Allah. Aku takut, ya Allah, kalau aku sihat nanti aku, ya Allah. Itu sakit gigi sikit dah kelam kabut dah. Mengamuk kan tu, orang rumah ketuk lesung, tang, Allah, pakai blender lah. Ketuk sakit gigi. Padahal dia memang sakit, tak buat apa pun sakit juga, saja nak marah orang. Jadi itu semua perangai jahiliah, perangai yang kita tak kenal Tuhan. Kita dah kenal Allah ni, dah kenal Tuhan kita, kita sentiasa bahagia. Yang tak bahagia bila kita tak merasakan Allah. Apa tak rasakan Allah? Bila kita terasa ada diri kita. Jadi takut tu adalah walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Allah Taala kata, aku bekalkan kepada setiap manusia ni sedikit rasa takut, minal khauf fil wajh, pada sesuatu. Tapi takut yang Allah bekal supaya bukan kita takut pada rezeki tak ada, takut meniaga hujan turun, takut bukan takut. Kita kan macam-macam takut sekarang ni. Kan? Macam-macam takut. Kalau dia ni cikgu, dia takut nanti mak bapak marah aku salah ajar anak. Kan? Ada macam-macam otak takut jenis macam tu kan. Tapi sebenarnya cuba kita larikan. Jangan fikir takut di situ. Kita fikir takut bila kita ni rasa ada diri kita. Itu yang takut Allah bekalkan sebenarnya. Sedikit tu kan. Tapi kita halakan lain macam-macam jenis takut. Tapi cuba kita rasa, kita tak nak ada rasa diri. Ya Allah, tolong aku takut, ya Allah, ada rasa diri aku. Aku nak engkau, ya Allah. Tengok rasa. Baru kita takut yang Allah Ta'ala kata waliman khafa maqama rabbih, itu tadi dapat nikmat tadi. Besarnya nikmat di sisi Allah. Praktis dah. Praktis benda ni, terus praktis kan. Jangan kita ulangi lagi. Kalau ulangi lagi nanti kita tak dapat, maknanya sesuatu yang baru, yang terkini daripada Allah. Sebab yang ada Allah bagi kau tak nak amalkan, macam mana aku nak kau bagi lagi yang ni bukan buat perhiasan. Aku bagi ni untuk tajaliat kan. Bukan buat perhiasan. Simpan banyak-banyak, ajak kawan berdebat, aku hebat ni dah. Tunjukkan kata-kata yang baik dalam tu, seolah-olah bukan. Tu bukan ala tuju.
Jadi orang terpengaruh kita punya cerita, oh dia ni pandai. Bukan. Aku bukan nak ceritakan, aku nak ceritakan lazat tu. Lazat tu dengan Allah aku keluarkan gitu. Tapi kalau aku diam, rasa lazat tu, aku nak orang lain dapat jadi aku. Bukan aku tujuan kataan tu. Jangan kau pandang perkataan, pandangkan kejiwaan rohania yang dan disalur Allah Ta'ala tu, kenikmatan dengan dia tu yang baru kita cerita. Tak ada diri kita, dia tu tadi nak bagi tahu nikmat dengan dia tu tadi. Tu kita nak bagi tahu. Ya Allah, mukasyafa ghaibu lil fuqara. Dia je boleh singkap. Mukasyafa, kasyaf, ghaib. Ghaib ni apa benda ghaib? Pernah tengok alam ghaib? Dah. Ni nampak tak kopi ni ada gaib? Kat mana gaib dia? Rasa dia gaib tak? Rasa dia gaib tak? Gaib tu minum boleh tahu. Sebenarnya kita tak faham gaib. Bila kita dah kenal Allah baru kita tahu. Gaib tu kita nampak dah. Sebab yang menciptakan gaib tu Allah. Bila kita dengar Allah ni ada nampak gaib, selindung lagi benda lain. Nampak. Selalu dah. Semua Allah jelaskan nanti. Tak ada yang gaib lagi dah. Bukan jin gaib. Dalam dia ada sifat jin. Gaib. Iblis ada? Ada. Tapi bila kita dah dengan Allah, semua tu kita nampak Allah yang dia tak ada kuasa, betul? Betul. Apa alam pun kau masuk gitu juga, Allah yang berkuasa. Betul? Jadi ada kita ragu lagi. Yakin tak betul-betul pada Allah? Kan itulah. Itu Allah nak bagi kita ni geliga Allah mustika Muhammad. Kita pergi ambil batu-batu jalanan punya batu jalanan. Longgo. Kita mau geliga Allah mustika Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah, kita faham dapat geliga. Muhammad Rasulullah mustika. Dengar. Geliga Allah mustika Muhammad. Dalam diri kita. Maqam. Bahagia kita. Ini ada 7 kita nak ajar. Isteri, anak kita. Boleh kita hantarkan kepada orang lain sekarang ni? Susah kita nak ajar anak kita supaya orang lain boleh train anak kita supaya. Dan jangan kita biarkan anak, tak apa aku ada, anak aku akan mewarisi. Jangan tertipu. Kita kena sungguh-sungguh macam mana kita dia train oleh Allah. Dan kita minta, ya Allah tolonglah ya Allah, engkau yang tahu train anak aku, isteri aku, cucu aku, cicit aku, keturunan aku. Engkau yang tahu ya Allah. Engkau yang jadikan dia. Nanti Allah akan bagi ilham cara nak bukan kita yang boleh didik, maknanya kita serahkan dulu kepada Allah. Sebab tu semua hak Allah. Kita amanah aja. Nanti kita dah serah pada Allah, nanti Allah akan tunjukkan cara. Macam Nabi tunjukkan anak dia cara macam mana. Tapi diserahkan dulu semua anak ni untuk kepada engkau ya Allah. Maryam ke apa anak dia kan, semuanya dia dah niatkan tadi. Nabi Isa dalam perut Maryam tadi dah untuk kepada Allah diserahkan. Kita tak mula-mula ya kamat kan, kalau anak lelaki azan kamatnya untuk kepada Allah, engkau ya Allah anak ni. Tapi trend tu ke arah Yahudi, Majusi, Nasrani. Mulut tu tadi mula-mula azan kan dah bagus. Tapi selepas dia meningkat tu dah mula kita sistem tu kita ajar. Sebab kita sendiri tak faham. Fahami kalau dah lahir-lahir suruh azan tu apa? Makna kita nak mula-mula je sistem tu. Makna selepas kita dah azan dah qamat tu, kita nak anak kita sentiasa di sistem Allah Ta'ala, kita nak ajarkan tauhid kita. Dia baru merangkak je, prap jatuh menangis, kita pergi kat dia, jangan bangun selain sebut nama Allah. Allah atau dia tak boleh sebut, kita Allah ambil. Astagfirullah, anak aku jatuh orang. Astagfirullah tu minta ampun. Anak jatuh minta ampun apa kan? Jadi kena pada sebutan. La haula wala quwata illa billah. Kena pada tempat. Kita tak ada upaya dia nak jatuh, kan? Kalau bila buat salah, macam anak saya Umar kecil lagi, pergi tempat Baitul Mal Khalifah Umar, dia makan korma sikit je, dia makan budak kecil kan. Saya nak Umar tengok, Umar ke Abu Bakar? Abu Bakar kan, Abu Bakar. Dia koriknya balik. Rakyat yang ada situ, tak apalah Umar, apa Abu Bakar, dia anak kecil mana tu. Tak, aku nak train anak aku.
Dia keruknya. Kalau kita tak, ayalah anak aku kecil tak apalah, bagi lagi lah tu. Apa ni cara mengajar macam tu kan. Jadi kita kena tahu. Sikit pun anak kita makan, kita tahu sumber ni mesti sumber yang halalan toy. Dia nak makan apa je. Jangan Allah barik lana dulu. Dengan nama Allah aku makan sifat. Betul-betul ni kita makan cahaya iman tu. Ajarlah anak yang kecil tu. Kan? Tu pasal anak kecil kalau kita ajar seperti pahat di batu yang kosong. Ukir. Sampai ke besar dia tak lupa. Dah akhir balik baru kau nak ajar ataupun susah dia tulis kat kertas mudah padam. Tu pasal Rasulullah kata bila lahir mak bapak corak. Jadi corak tu kita kena faham. Corak tu ukir. Ukir sampai bila. Tapi kalau kita ukir tak elok, sampai bila nanti wadah dia bekas ukiran dia. Itu tadi penting. Jadi kita jangan salah siapa-siapa kan. Maknanya kita pertama kita dulu. Kalau kita dah dapat cepat-cepat isteri anak kita. Kalau isteri anak kita dah ada, alhamdulillah. Bukan senang isteri kita nak train, nak dapat benda ni. Sayang boleh sayang lah nak masukkan benda ni. Gila kepayang ni. Ya. Kan? Kita alhamdulillah kalau isteri kita dah faham benda ni, bahagia, rumahku syurgaku. Rumah. Macam Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar, Rasulullah dengan Siti Khadijah. Dua-dua kenal diri, kenal Allah. Dia ajar pula anak dia lahir pula, semua dia ajar, dia train. Subhanallah. Itu kita dah train, kita dah macam tu, itu memang kita tahu, Allah yang tahu kan. Nanti kita apa kita cakap, kita apa yang Allah dah ajar tu ilhamkan, kita nak tunjuk pada anak isteri kita. Saya lepas solat, minta maaf saya cakap, ini bukan saya cakap saya baik, ini untuk maknanya kalau ada rasa baguslah. Saya kadang lepas solat jemaah dengan isteri dengan anak-anak, saya istighfar, lepas tu kan zikir kadang 15 minit subhanallah. Saya tak zikir, saya cerita ni. Saya ceritakan. Saya tengok nanti dalam satu hari semalam kelemahan apa ni anak saya tadi, saya ceritakan apa yang tadi dia tersilap. Tanpa saya mengatakan dia ada silap. Saya memperbetulkan. Jangan kita bila goreng ikan tadi kita nampak ikan tu kita kena pusing ikut tawaf, kita mula dengan tauhid titik. Macam tawaf ni menunjukkan titik. Tawaf ni Rasulullah tu makna tawaf ni sebenarnya dia berhuruf titik. Jadi mani kita ni bila jatuh dia titik tu dia berputar macam ni. Bentuk tawaf. Jadi tarik jadi alif. Tarik bengkok titik ya. Dia titik. Jadi titik tu adalah noktah right yang berpusing daripada atas tu dia berpusing. Tu pasal alam ni banyak berpusing dalam ni. Dia berpusing macam. Menunjukkan dia berbentuk cahaya yang sangatlah laju. Dia faham. Dia pusing. Kita tengok macam titik tu jadi titik. Pasal kita faham dia berpusing tu laju tanpa ada nampak gelombang apa talian, tanpa ada nampak tali. Special. Trup dah jadi. Kalau malaikat saya pernah lihat, minta maaf saya bukan nak tunjuk saya ni hebat, tapi Allah nak perlihatkan ya. Saya tak tahu ada dalam kitab ke tak ada kitab, tapi saya cerita yang nyata saya nampak di bawah jalan. Malaikat tu maknanya kalau dia berbentuk tadi katalah berbentuk apa kepala 7 lah contoh kan. Malaikat kan tangan ada banyak bentuk, contoh dia Allah bentuk tapi berbentuk cahaya macam kristal jernih lagi. Baik bentuk macam tu. Bentuk macam tu bila disuluh bagi terang. Bila dia belaga kan, jadi 3-4 malaikat lagi. Macam jadi anak lah. Tapi malaikat tak beranak kan. Tapi dia belaga sama dia, ada malaikat yang percikkan dia jadi malaikat lagi. Yang malaikat yang lain-lain ni. Bayangkan. Subhanallah ta'ala. Malah dia berbentuk macam goli ke, macam bintang tajam ke. Tengoklah dia bercik tu macam mana percik kan. Percik benda panjang macam ni kan. Jadi macam bintang kiblat macam ni. Dia semua ada yang kat bumi, semua ada bentuk-bentuk di sana. Bentuk pokok ke bentuk. Jadi semua ada dalam diri kita, hebatnya kita ni. Allah jadi. Semua ada dalam. Jadi kita boleh jelajah dalam diri kita, nanti di sana pun mana alam sekian alam kita jelajah ada dalam diri
Jadi Isra wal Mi'raj Rasulullah sebenarnya dalam, cuma dia perlihat dan lagi tanda-tanda kebesaran Allah di luar. Sebenarnya dalam tu dah tak ke mana-mana pun. Dan Allah tu tak ada di mana-mana, tapi dia meliputi atas. Dialah yang jadikan segala. Subhanallah. Bagi orang yang dibagi petunjuk oleh Allah, di sisi Allah bahagia. Dan Allah sentiasa yahdillahu linurihi mai. Allah sentiasa memberikan petunjuk cahaya kepada siapa yang sentiasa. Allah. Jadi bersyukur kita dikurniakan Allah, rahmat Allah. Bukan kita ni hebat. Saya berapa kali ulang, supaya kita jangan mengaku rasa macam kita ni lojak sana jumpa ni, jadi itulah teruk tak. Itu semua susunan Allah. Skrip-skrip dia kita lalui atas skrip-skrip dia. Sebenarnya rahmat dia semua. Ada apa-apa lagi kita buka lah untuk perkongsian pertanyaan, insya-Allah.